Alhamdulillah kita bersama dengan kumpulan atau golongan yang berusaha untuk menghalang. Syukur, saya nak ucap tahniah. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah kepada sahabat-sahabat semua menjadi sebahagian daripada gerakan nahi mungkar. Gerakan amal makruf ramai yang buat. Gerakan amal makruf nahi mungkar lah kita kata. Menjadi sebahagian daripada gerakan amal makruf nahi mungkar, yang mana kita telah berusaha. Tahniah kepada semua yang telah pun menjalankan tanggungjawab masing-masing, mengikut kapasiti masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing, kaedah masing-masing, dalam mencegah konsert yang telah berlaku pada malam tadi. Saya tengok video-video ataupun reels, gambar-gambar yang disebarkan di media sosial seawal petang semalam. Ada yang sebelum asar lagi dah mula berkumpul, dah berhimpun di luar Stadium Bukit Jalil tu. Dah duduk lepak, dah duduk tunggu. Termasuklah orang Islam, termasuklah wanita-wanita Islam yang kita jelas pada pakaian mereka. Maksudnya mereka dah tunggu awal. Saya tak tahulah ke ada yang menunggu sebelum Zuhur, tak tahu. Tetapi kita tengok siang terang benderang mereka dah mula duduk lepak, maksudnya menunggu konsert yang diadakan pada waktu malam. Dan pada malam tadi kita boleh lihat perkongsian suasana. Memang full house lah, penuh lah, dan percampuran lelaki dan perempuan begitu ketara. Aksi bertempin, menari dan macam-macam lah, pergaulan bebas. Jadi walaupun ada orang sangat marah, lagi orang muda marah lah pada saya, panggil makcik lah, itulah, kutuk ini, itu ini. Tak apalah dik, tak apalah nak. Hari ini kamu marah, mudah-mudahan satu hari nanti kamu akan faham. Bila kamu ada keluarga, kamu ada anak, kamu ada cucu, kamu semakin faham tentang tujuan hidup, tanggungjawab pada agama Allah. Kita ada tanggungjawab pada agama ini, kita ada tanggungjawab untuk kita menjawab di hadapan Allah kelak. Jadi saya nak ucap tahniah kepada semua yang telah menjalankan tugas, gerak kerja, amanah, amar makruf dan nahi mungkar. Walaupun kita rasa apa yang kita buat kecil je, kita cuma share je, kita cuma like je, posting pencegahan untuk Coldplay malam tadi. Tapi tak apa, Allah tetap memandang. Walaupun usaha tu sekecil titisan air pun, walaupun sebesar biji zarah pun, Allah tetap akan menerimanya dan membalasnya, memberi ganjaran. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan sebesar kebaikan walaupun sebesar, sekecil zarah. Zarah ni kena tengok dengan mikroskop. Allah akan mengganjarinya. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya teringat saya pernah pergi ke negeri jiran untuk jemputan ceramah lah. Saya tak sebut negara mana lah. Kalau negara jiran ni biasa 3 lah kita terbayang. Sama ada Brunei, Singapura ataupun Indonesia. Masa tu saya ada jemputan ceramah, mungkin dalam 2 tahun lepas, macam tu lah. Lepas tu ada 2-3 orang remaja datang jumpa saya. Remaja sekolah menengah ke remaja universiti. Datang jumpa mereka dan 3 orang ke 4 orang. Selepas habis ceramah tu, mereka kata, "Ustazah, kami semua nak ucap terima kasih kepada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak." Kita akan rasa pelik bila remaja datang jumpa. Kalau makcik-makcik tu normal lah, tapi kat Malaysia ni ramai jugalah remaja yang jumpa. Lepas tu, masa tu saya tengok di masjid rasanya, lepas habis kuliah maghrib, tazkirah malam ke lepas kuliah subuh. Remaja tu kata begini, "Ustazah, kami sebenarnya telah pun membeli tiket." Masa tu saya lantang bab konsert siapa tak ingat masa tu konsert penyanyi mana, tetapi daripada lebih kurang macam Coldplay ni lah, penyanyi yang terkenal di dunia lah. Lepas tu dia kata, "Kami dah beli tiket dan kami pun dah beli flight tiket juga." Maksudnya tiket konsert yang harga sangat mahal dan juga flight tiket. Tapi Alhamdulillah masa tu kami mendengar ceramah Ustazah, ada video-video kad yang dipotong. Mulanya kami tetap nekat nak pergi,
Tapi akhirnya alhamdulillah kami batalkan semua. Walaupun kami kerugian hasil, saya pasti mungkin remaja ni hasil simpanan duit, wallahualam, saya tak tanya detail. Dan dikata sampai hari ini kami tidak pernah menyesalinya. Dengan tiket flight, dengan tiket ni kami tak pernah menyesalinya, dan kami bersyukur sangat. Kami bersyukur sangat. Kami rasa itu antara keputusan yang terbaik dalam hidup kami buat. Saya pun terus peluk anak-anak ni, remaja ni. Saya kata, kamu sangat hebat, kamu sangat luar biasa, Ustazah kagum dengan kamu. Kemudian saya doakanlah beberapa doa. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Sebab setiap sen, setiap rezeki yang Allah berikan, Allah akan tanya kita. Allah akan hisap apa yang kita buat. Kalau kita perhatikan apa yang kita beli seharian, isi rumah kita, banyak perkara yang bukan keperluan tapi kehendak, namun tidaklah sampai maksiat dan melalaikan. Saya ulang lagi sekali, kalau kita muhasabah betul-betul, kita fikir betul-betul, dalam isi rumah kita ni banyak yang kita beli sesuatu yang berupa kehendak, bukan keperluan. Namun ia tidaklah maksiat dan ia tidaklah sia-sia. Mungkin diguna juga sekali-sekala, tapi tidaklah beli benda tu berdosa. Tetapi jelas ya, tiket yang dibeli memberikan sumber pendapatan kepada penyanyi yang mencetuskan hedonism, kegilaan kepada hiburan melampau, sehingga melangkaui batasan syariat. Majlis yang menghimpunkan artis dan juga terkandung di dalamnya aktiviti maksiat. Islam tidak menghalang hiburan. Islam adalah agama fitrah yang tahu manusia perlu berhibur, tetapi berhibur mengikut fitrah, berhibur mengikut kehendak Allah yang menciptakan kita. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita nampak alah satu malam je pergi nyanyi, kumpul, tetapi banyak mana daripada perhimpunan yang sekejap itu bermulalah perjalanan hidup yang serong, bermulalah perjalanan hidup yang gelap. Ini bukan hanya omongan kosong, kata-kata jangkaan sangka buruk, tidak. Ini kalau kita baca dah banyak luahan-luahan remaja yang bermula daripada perhimpunan-perhimpunan seperti ini. Mereka bertemu dengan environment atau surrounding yang tidak bagus, berkait panjang cerita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, budaya hedonism ini bukan hanya merosakkan umat Islam, tetapi merosakkan generasi muda seluruh dunia. Kegilaan terhadap hiburan yang nampak seperti boleh bagi relax, cool, release tension. Kita kata nak release tension je sekejap, tak ada apa. Tetapi ia tetap memberikan kesan ke dalam hati, titik-titik hitam dan sebagainya. Tapi kalau kita nak cakap dengan mereka yang memang tak nampak, tak rasa pun benda ni salah, sekadar hiburan je, bukan tak semayang, bukan tak tutup aurat, tutup je aurat, maka dia akan rasa apa yang saya katakan, apa yang kita perjuangkan ini nonsense lah, mengarut lah, overthinking lah Ustazah ni, lebih-lebih lah, tak apa-apa lah. Begitu. Tuan-puan sekalian, mustahil ya, kalaulah sampai beli tiket, datang daripada jauh, sanggup datang siang hari lagi, berkumpul, bersesak, berpanas, sekiranya ia tidak ada permulaan, takkan tiba-tiba minat, takkan tiba-tiba nak hadir. Berapa lama dah minat, berapa lama dah mengikuti, dan kita tahu latar belakang penyanyi malam tadi tu kan, bersama dengan LGBT dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sempat bertaubat, istighfar, mohon ampun dengan Allah sungguh-sungguh di atas ketelanjuran kita mengikuti hawa nafsu, ketelanjuran kita berada dalam satu majlis yang dimurkai oleh Allah. Mustahil kita nak kata majlis itu syubhah, majlis itu harus tengah-tengah. Mustahil. Saya rasa bagi kita orang yang berakal, orang yang beriman, mukallaf, boleh tahu, boleh membezakan mana majlis yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya lepas ni ada majlis apa, tak saya tengok ada yang berkenaan dengan Miss Universe tu, Miss World kan, Miss World, wallahu a'lam. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, begitulah ujian dan cabaran
kita tidak mampu nak menghalang dan menyekat dari sudut fizikal, tapi kita mampu menghalang dan menyekat dari sudut spiritual kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, zuriat keturunan kita, diri kita sendiri, ahli keluarga kita, Allah lindungi daripada terjebak dengan segala tarikan-tarikan ke arah kelalaian dan kemaksiatan ini. Tuan-puan sekalian, itu fitnah kecil sebenarnya sebelum keluar fitnah besar, fitnatul Dajjal, yang menawarkan dunia dan isinya, yang menawarkan segala-galanya di saat lapar, kelaparan, dahaga. Masa tu ditawarkan kehendak, bukan kehendak, keperluan asas. Kalau tak dapat mati. Hiburan ni kehendak. Manusia sanggup korbankan apa sahaja. Manusia sanggup, kita tak tahulah untuk dapat satu-satu nak sampai tu apa, berapa banyak hati yang dilukai. Mungkin ramai, saya percaya ramai ibu bapa yang tak bagi anak pergi, tapi anak tetap nekat pergi. Sanggup, walaupun ibu sedih, ayah sedih, walaupun ibu cakap tak payahlah pergi. Alamak, kita orang ni je, yang kahwin ke tak kahwin ke. Ketika itu, kata-kata ibu tidak ada nilai, menyakiti hati ibu ayah, tak rasa salah dan tak rasa berdosa. Jadi saya pasti ibu-ibu, bapa-bapa pasti kebanyakannya nak tak bersetuju. Walaupun anak menantu dah besar, dah kahwin, mereka dah ada kehidupan sendiri, tetap tidak redha. Jadi tidak redha itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi jangan rasa apa yang kita buat itu sia-sia, walaupun akhirnya konsert itu tetap berlangsung malam tadi, kerana apa yang kita harapkan adalah ganjaran, penghargaan dan perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa tak ada orang like pun posting kita yang menghalang, tak ada orang share pun, tetapi mudah-mudahan para malaikat yang like, ibaratnya macam itulah, para malaikat mencatat kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Subhanallah, muslimat. Minta maaf, sekarang dah pukul 7.40 dah ni. Maaf juga tadi majlis zikir tu macam kurang teratur, bacaan pun kurang baik audio. Nanti kita akan perbaiki lagi. Kalaulah saya lambat masuk, adalah halangan-halangan apa-apa, sekurangnya audio ataupun dah ada dah yang auto, bacaan rutin harian kita yang teratur dan yang sedap audio, gitu. Bolehlah dipasang, jadi saya tak perlulah lagi baca zikir harian tu. Macam tu, tujuannya begitu. Saya dah minta tim media buat, dah lama juga, tapi nampaknya perlu banyak lagi penambahbaikan. Saya harap hari ni, by today boleh siap lah. Hari ni hari Khamis kan? Hari ni hari Khamis saya. Hari ni hari Khamis. Okey sahabat-sahabat, kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, keduanya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi, kita tahu adalah wasiat Nabi yang kita cintai, supaya umatnya selamat daripada segala fitnah, tipu daya, godaan-godaan akhir zaman, segala fitnah, tipu daya Dajjal dan kuncu-kuncunya. Subhanallah, mudah-mudahan dengan kita ikhlas dan istiqamah beramal, bukan hanya kita tetapi seluruh keluarga dan zuriat keturunan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana atina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahai lana min amrina, dan sempurnakanlah ya Allah dalam semua urusan-urusan kami, rasyada, petunjukmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Tuan-puan sekalian, perhatikan ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi ini. Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya berkata. Berkata kepada siapa? Kepada kita lah. Kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah perintahkan supaya Nabi berkata? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan iaitu amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Biibadati rabbihi ahada. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, Allah perintahkan Nabi kita berkata kepada kita. Berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku untuk menyampaikan bahawa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Walaupun satu, tetapi berkuasa untuk segala-galanya. Tidak ada sehelai daun yang gugur di atas muka bumi Allah melainkan dengan pengetahuan dan aturan Allah. Tidak ada seekor semut pun yang berjalan di atas muka bumi Allah melainkan Allah dah tetapkan perjalanan hidupnya, kematiannya, dan Allah tahu apa yang diperlakukan. Semut agak-agak seluruh dunia ni ada berapa bilion tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kalau kita baca sains semut dari sudut kita kata apa ya, kehidupan semut lah istilahnya. Kehidupan semut ni dalam satu koloni, dalam satu koloni semut, betul koloni cik koloni dalam satu koloni semut dia akan hidup seramai lebih kurang dalam 70,000 ekor. Maksudnya dalam satu koloni sekurang-kurangnya dalam 70,000 ekor semut yang akan hidup bersama-sama. Di kalangan semut ini, koloni ini, ada yang dinamakan apa ya? Askar, army, army ants. Lepas tu ada lagi. Ini diberi gelaran oleh army tu. Kalaulah mereka ni, koloni ni nak berpindah ataupun nak, yelah mereka ni akan sentiasa berpindah, mungkin mengikut musim, Allah alam, aturan kehidupan Allah buat mereka. Bila mereka nak berpindah, ada kumpulan yang pertama dulu yang akan buat survey. Hebat kan? Kemudian bila proses perpindahan berlaku, yang depan duduk sekali army. Lepas tu ada pangkat apa tah? Maksudnya dengan mereka pun ada warna yang berbeza, ada kekuatan yang berbeza di antara semut-semut tu, dan ada peranan yang berbeza. Tak semestinya yang depan sekali tu yang paling penting. Sebenarnya semua peranan sama penting. Mereka tak boleh hidup tanpa salah satu kumpulan, tak ada. Sebab ada tugas yang cari makanan. Kalau kita perasan, memang ada semut khas yang cari makanan. Dan kalau kita perasan, dia bukan makan kat situ, dia angkut. Itu bahagian cari makanan, ini bahagian ni. Dan antara fakta menarik, contohlah mereka perlu menyeberangi. Ikutlah nak seberang apa. Ada jenis kumpulan semut ni tugasnya adalah membina jambatan. Macam mana dia bina? Dia gabung badan ke badan. Dia gabung badan ke badan, sampailah elok jambatan tu. Semut-semut lain pun melintas atas dia. Melintah atas dia. Selesai, maka jambatan tu bukan jambatan nak bina dengan kayu apa, bukan dengan daun. Mereka menjadikan tubuh mereka itu jambatan. Sangat unik. Sampai dalam Al-Quran ada surah khas tentang semut, surah An-Namlu, iaitu surah semut. Hebat kan? Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita fikir apalah peranan semut untuk ekosistem hidup di dunia ni, ekosistem bumi, semut ni peranan apa? Betul ke manusia kalau tak ada semut, dia tak boleh, kehidupan tidak seimbang?
Allah tidak pernah, Allah sebut di Al-Quran, tidak ada ciptaan Allah yang dibuat sia-sia. Semua ciptaan Allah ada manfaat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah yang Esa, Allah yang Maha Berkuasa, Allah menentukan segala-galanya. Pada satu detikan saat yang sama, Allah menguruskan semua hamba-hambanya yang berjumlah sekarang lebih kurang 7 bilion. Kemudian segala makhluk yang kita tahu dan tak tahu, yang belum diterakai oleh manusia, dan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok setiap helai yang daun dalam pengetahuan Allah. Hebatnya Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman ni dalam surah ni, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharapkan, siapa yang bercita-cita, siapa yang ada impian untuk bertemu dengan Tuhannya. Tadi saya cerita sikit je kehebatan Tuhan kita, kasih sayang Tuhan kita. Saya belum cerita kasih sayang, tapi kehebatan tu saya tanya tuan-puan sekalian, cuba sahabat-sahabat semua jawab. Nak jumpa tak Tuhan yang maha hebat ni? Nak berdepan tak dengan Tuhan yang satu yang maha hebat, yang Allah perintahkan Nabi bagi tahu ni? Nak jumpa tak Allah dalam keadaan yang Allah redha dengan kita, kita redha dengan Allah? Nak jumpa tak dengan Allah dengan pertemuan yang indah, pertemuan yang mana Allah akan memanggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu firman Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Kamu redha dan kamu diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik, yang soleh, dan masuklah ke dalam syurgaku. Tuan-puan sekalian, inilah pertemuan yang terindah seorang hamba, seorang manusia kerdil seperti kita. Inilah pertemuan yang kita dambakan. Hebat macam mana, sayang macam mana kita kepada manusia. Janganlah sampai melebihi keinginan, cita-cita dan impian kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terindah. Apabila kita mati husnul khatimah dan saat roh kita ini kembali kepada Allah setelah dikeluarkan daripada tubuh badan kita yang sementara yang rapuh ini, tuan-puan sekalian, lalu kita akan dipanggil, akan diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah. Allah menyeru kepada ya ayyatuhan nafsu, Allah menyeru kepada roh kita setelah keluar roh kita daripada badan. Wahai jiwa, wahai roh yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan kamu redha dan kamu diredai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam kalangan hamba-hambaku. Allah jemput roh kita untuk berkumpul di kalangan roh hamba-hamba Allah yang saleh, yang diberi nikmat di alam barzah, yang diberikan nikmat seperti taman-taman syurga. Allah jemput roh kita. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, fadkhuli wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu akbar. Inilah pertemuan yang kita perlu pasak, perlu tanam dalam diri kita, dalam jiwa kita. Tanam dalam jiwa anak-anak kita. Sebut selalu doa supaya dapat bertemu dengan Allah. Sebab kadang kita ni duk doa nak bertemu dengan manusia yang kita suka, yang kita minta. Tapi pernah tak kita minta, ya Allah, jadikanlah pertemuan untukku denganmu, ya Allah, pertemuan yang indah, ya Allah. Ya Allah, ambillah nafasku, nyawaku, rohku pada waktu yang terbaik saat aku sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku inginkan pertemuan yang indah yang disebut di dalam ayat yang terakhir suratul Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mengharapkan pertemuan yang indah dengan Tuhannya,
Barang siapa yang mengharapkan pertemuan, faman kana yarju, maka barang siapa yang bercita-cita, yang bersungguh-sungguh, yang berkehendak, yang betul-betul nak yarju liqa'a rabbih, yang memang nak bertemu dengan Tuhannya. Apa dia yang Allah perintahkan? Dalam ayat seterusnya, apa yang Allah beritahu? Siapa yang bercita-cita nak bertemu dengan pertemuan yang indah dengan Allah, dengan Tuhannya, Nabi, Allah perintahkan Nabi cakap begini pada kita. Lalu ada dua perkara yang Allah tekankan pada ayat seterusnya. Falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal-amal soleh, maka lakukanlah ibadah-ibadah, lakukanlah amal ma'ruf nahi munkar, lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan kepada Allah, taat kepada Allah, tinggal larangan Allah. Kebaikan pada makhluk, kepada binatang, kepada tumbuhan, lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan yang kita boleh buat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah dalam melakukan ibadah ataupun dalam seharian. Tuan-puan sekalian, dua perkara. Siapa yang nak bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terindah, sehingga kita dijemput roh kita untuk berkumpul dengan roh orang-orang soleh, dan kita dijemput masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah apa dia tuan-puan sekalian? Falyamal amalan salihan, maka lakukanlah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu mensyirikkan dalam melakukan ibadah kepada Allah walau dengan apa pun. Itu dua syarat utama. Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, selesai kita membacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, kenapa dalam doa ini ada sebut ya Allah jadikan Al-Quran ini hujah, yang bermaksud hujah yang akan membela kami ya Allah. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Quranu hujjatun laka atau hujjatun alaika. Al-Quranu hujjatun laka atau hujjatun alaika. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu dia akan datang di hari kiamat, dia akan datang di alam barzah sebagai pembela yang akan berhujah mempertahankan kamu, ataupun yang akan berhujah untuk menentang kamu. Tuan-puan sekalian, Al-Quran akan datang dalam dua bentuk. Sama ada akan berhujah mempertahan dan membela kita di hadapan Allah, ataupun akan berhujah untuk menentang dan menjatuhkan kita di hadapan Allah. Sebab itu Nabi sebut Al-Quran hujjatun laka hujjatun alaika. Al-Quran itu akan berhujah untuk bersama dan mempertahankan kamu ataupun untuk menentang kamu. Tuan-puan sekalian, siapakah yang tergolong di kalangan Al-Quran akan bersama, berhujah, mempertahankan kita? Yang mana kita membaca Al-Quran, kita cuba memahami dengan baca terjemahan, kemudian kita menghayati, kemudian beramal dan mentaati apa perintah Allah melalui Al-Quran dan tinggalkan larangan Allah. Dan siapakah golongan yang akan ditentang oleh Al-Quran? Mereka baca Al-Quran, mereka boleh baca Al-Quran, tapi mereka tidak beramal dengan Al-Quran. Mereka tidak melaksanakan perintah yang Allah telah
perintahkan melalui Al-Quran dan larangan Allah di dalam Al-Quran yang mana dijelaskan lagi melalui hadis-hadis Nabi. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi saksi yang akan mempertahankan kita di hadapan Allah, menjadi teman yang setia abadi di alam barzakh sampailah kita diberikan cahaya Al-Quran sehingga ke mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kita baca Asmaul Husna. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusul Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami'. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, rezeki Allah berikan kepada kita sangat besar pada saat ini, iaitu dapat menyebut nama-nama Allah, 99 nama Allah. Alhamdulillah. Dan dua yang terakhir, kita selawat kepada Nabi 12 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Zikir rahmat tuan-puan sekalian 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Masa selawat ke atas Nabi tu rasa macam sedih sebab membayangkan lemahnya dakwah saya sendiri, dakwah pendakwah, dakwah kita semua kepada umat Islam khususnya di Malaysia dan kepada yang bukan Islam. Kita sangat lemah menyampaikan kalimah tauhid kepada yang bukan Islam, walaupun mereka itu jiran kita, kawan kita, kawan universiti, kawan tempat kerja. Kita sangat lemah dalam menyebarkan dakwah Islam ini, mengenalkan mereka kepada Tuhan yang esa, iaitu Allah, dan Nabi Muhammad itu Nabi mereka dan pesuruh Allah. Tuan-puan sekalian, saya beberapa kali contohnya pergi ke sebuah negara jiran ni yang saya tak sebutkanlah nama ya. Tapi bila saya cakap begini, tuan-puan boleh tekalah negara apa. Yang mana rakyat-rakyat di negara tersebut sebahagiannya adalah bergurau-gurau dengan saya, ataupun memang itulah sebenarnya apa yang mereka lalui. Mereka sangat bersyukur dengan negara mereka. Mereka sangat bahagia dan gembira. Tapi kadang-kadang dia orang akan cakap macam ni tau, Ustazah, kami kat tempat kami ni boring Ustazah, negara kami ini boring, tak ada hiburan. Tak ada hiburan. Kalau kami nak cari hiburan, kami pergi KL, ataupun kami seberang lah, pergi ke Malaysia lah, pergi ke Malaysia. Ya, dari satu sudut dengan biasa, satu sudut saya rasa macam, ya Allah, okey, negara kita dilihat sebagai satu negara bagi setengah orang lain adalah tempat untuk berhibur. Sebenarnya hiburan keluarga tak ada masalah, tempat rekreasi. Islam sangat menggalakkan kita pergi, kuatkan silaturahim. Kemudian saya nak subhanallah, tuan-puan sekalian, ada negara yang ada umat, ada bukan Islam dalamnya, ada ramai bukan Islam, tetapi boleh bertegas, tidak ada konsert, apatah lagi perhimpunan kecil untuk muzik pun tak dibenarkan. Walaupun untuk sesama mereka, maksudnya pusat-pusat kecil-kecil pun tak ada, apatah lagi konsert, lagi haram lah, lagi tak dibenarkan mana-mana artis sekian-sekian masuk. Tuan-puan sekalian, masa saya balik daripada Kelantan hari tu, saya ada ceramah program di Kelantan pada hari Ahad baru ni, 4 hari yang lepas, 4 hari yang lepas. Bila on the way balik, saya duduk tepi Chinese. Saya duduk sebelah Chinese, sebelah orang Cina lah, orang Cina Malaysia, Chinese. Lepas tu kami borak daripada awal sampai. Subhanallah. Chinese ni dia macam tertanya-tanya, kenapa pramugari tu tegur-tegur saya macam kenal. Lepas tu saya pun kenalkan dah diri saya. Saya kata saya kenalkan diri. Lepas tu dia terus search. Dia kata, patutlah you orang famous ya. You famous dengan apa? Okey. Maksud ini Chinese Malaysia lah ni, memang rakyat Malaysia lah. Memang boleh cakap Melayu lah. Lepas tu bila borak-borak kan, saya pun katalah saya ni macam motivator lah, ataupun penceramah, pendakwah. Lepas tu dia tanya, dia macam nak tahu sangat. Dia kata, kamu ceramah apa? Sorry, you ceramah apa? Hari-hari you ceramah apa? Saya kata saya buat live ceramah, kadang-kadang ada keluar TV, radio. Dia kata, you cakap pasal apa? Lepas tu saya kata,
Okey, antaranya saya cakap kalau bab motivasi, bab keluarga, bab motivasi kerja. Dia kata, oh, lagi-lagi dia macam nak tahu. Saya kata, tapi banyaknya saya ceramah tentang agama. Tentang agama. Beliau Kristian ataupun Buddha. Saya tak tanya pula agama dia. Lepas tu, dia pun tanya lagi. You cakap pasal agama, pasal apa ya? Banyak you nak cakap kalau pasal agama. Maksudnya, lepas tu saya pun tanya dia, di kalangan Chinese, di kalangan kamu, ada tak penceramah, ada tak motivator, speaker yang terkenal di kalangan komuniti kamu Chinese? Dia kata, adalah, ada. Dia orang ceramah apa? Saya tanya dia pula, dia kata, motivasi harian, bagi semangat, kita mau gembira, happy, biar keluarga kita baik, kerja kita baik. Diorang ada ceramah agama tak? Macam pendakwa penceramah agama dekat live, dekat TV. Dia kata, tak ada. Tak ada pula macam tu. Dia kata tak ada. Tak adalah penceramah masuk TV, siaran kami, ceramah agama ataupun ni. Biasa untuk motivator saja. Saya pun cakap, mungkin kamu tak jumpa kot. Lepas tu dia tanya balik, kamu ceramah apa? Banyak ke topik yang kamu nak ceramah? Dia tanya saya. Saya pun cakap, Islam agama yang sangat detail, agama yang sangat luas. Saya kalau ceramah, saya boleh ceramah bab yang berkait dengan budak-budak sejak lahir, remaja, dewasa. Kemudian ibadah-ibadah kami sangat banyak. Maksudnya solat, ya saya tahu awak solat, puasa apa semua. Lepas tu saya juga cerita juga tentang alam kubur. Oh, you ada kisah alam kubur? Ya, kami ada kisah yang jelas tentang alam selepas ini. Cerita tu daripada Tuhan kami Allah dan juga daripada Nabi kami. Kemudian cerita selepas alam kubur, mahsyar, lepas tu cerita-cerita syurga, neraka. Dia pun banyak cerita ya. Maksudnya banyak topik ya. Ya, sangat banyak dan tak pernah habis. Kalau saya bercakap tanpa henti sampai mati, takkan habis. Dia kata, oh, sebab tu that's why saya tengok orang Islam selalu berkumpul-kumpul ramai-ramai dekat masjid, ceramah. Saya fikir juga ceramah apalah, hari-hari selalu maksudnya saya jelaskan dia macam excited. Dia pun ambil nombor saya. Saya kata, okey, insyaAllah mudah-mudahan ia jadi satu dakwah kan. Lepas tu dia kata, lepas ni saya akan ikut awak punya ceramah. Sebenarnya orang India dah ramai. Cina saya ada jumpa sikit, tapi Chinese ni, tapi Indian ramai yang follow. Saya pergi kedai-kedai orang India, ini kamu Ustazah ceramah. Saya pergi shopping komplek pun pekerja-pekerja India yang jadi sales girls kan, ambil gambar apa semua. Rupanya mereka bila dengar ceramah pagi ni Syamah ni dekat TikTok, dia orang banyak follow kat TikTok. Dia kata, you bagi motivasi, you bagi semangat untuk hidup. Walaupun Tuhan kita ada beza, tetapi apa yang kamu cakap benda yang sama. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Subhanallah. Lepas tu saya nak share apa? Dia cakap macam ni, sebab dia adalah Cina Kelantan. Dia Cina Kelantan. Lahir Kelantan, mak ayah Cina Kelantan, memang besar di Kelantan. Lepas tu dia cakap macam ni. Dia kata, saya pun tanya, seronok tak duduk Kelantan? Saya lahir Kelantan, Ma. Saya memang sukalah Kelantan. Tapi Kelantan ni boring, dia cakap. Kelantan ni boring. Tak ada apalah di Kelantan ni. Kelantan ni boring. Kalau mau enjoy yang pergi KL. Kalau mau enjoy yang pergi sana, pergi. Dia sebutlah mana-mana. Kalau kawan-kawan saya datang Kelantan, diorang tak boleh duduk lama. Diorang boring. Saya kata, oh, awak pun boring. Saya sudah biasa, Ma. Daripada kecil, saya sudah biasa. Jadi saya okey je. Tapi kalau orang luar datang, orang Cina datang Kelantan, tak boleh duduk lama-lama. Saya kata, kenapa? Mana ada hiburan? Ini bukan ya, saya cerita pengalaman saya 4 hari lepas. Ni bukan nak puji-puja Kelantan ni. Saya nak bagi tahu, bila saya dengar macam tu, saya rasa macam, ya Allah, seronoknya. Dia kata, okey lah, hidup walaupun tak ada hiburan, okey je. Saya boleh fokus kerja, saya dah kahwin, saya ada anak, saya hujung minggu dengan anak-anak.
Dia kata karaoke pun tak ada, sinema pun tak ada. Kalau nak tengok sinema, saya kena pergi bawa, dia sebutlah negeri mana-mana. Tempat nak karaoke pun tak ada. Dia pun tanya saya kan duduk Seremban, ada? Kata ada, tempat kami ada je. Itulah, habis tu you berhibur macam mana? Saya tanya. Sebagai orang bukan Islam, itulah hiburan mereka. Lepas tu dia jawab, oh kita berhibur sama-sama keluarga sajalah. Kita karaoke dekat rumah, kita buat apa-apa hiburan dekat rumah. Saya kata itu lagi baik kan, itu lagi bagus. Ialah jimat pun jimat, kita sama keluarga pun kuat. Maksudnya apa-apa buat sama-sama keluarga, aktiviti keluarga. Saya kata kadang kalau hiburan dekat luar, itu yang kadang rosak rumah tangga. Pergi karaoke, jumpa orang lain. Pergi karaoke, kan? Kadang-kadang dia panggil karok-karok. Jadi sebenarnya hiburan mereka ni hujung minggu karaoke, kan? Pergi, dia orang panggil pusat keluarga, kan? Tapi banyak macam di situlah berlaku banyak skandal, tuan-puan sekalian. Di situlah berlaku banyak skandal. Lepas tu kan saya kata jadinya you happy je lah ya duduk di Kelantan, Chinese ni. Happy, okey, semua okey lah. Lepas tu borak pasal kerja dia apa semua. Masya Allah tuan-puan sekalian. Saya terus teringat ada satu kisah ni, makcik ni datang jumpa saya. Dia kata, Ustazah, saya tengah gaduh ni. Makcik ni tak jauh lah dulu dengan rumah kami. Maksudnya ni cerita sekitar saya. Ada makcik ni umur dekat 60, 55, 56. Sekarang dekat 60 dah kot dia. Dia jumpa saya susah hati. Ustazah, macam mana ni? Saya kena pulau dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya dah tak nak kawan dengan saya. Saya kata, apalah gosip sama makcik. Kawan-kawan tu umur berapa? Lebih kurang dengan makcik lah ni. Dia duduk rumah flat. Jadi ramailah kawan. Betul kan? Ramai kawan yang sebaya, rakan sebaya. Umur 55 ke atas. Tu namanya rakan sebaya sesama mereka. Saya kata, kenapa pula dipulaukan? Dia kata, macam ni Ustazah. Dia orang nak guna kereta saya, nak pergi karaoke. Lawak kan? Tapi kisah benar. Demi Allah, ini kisah benar. Macam lawak kan? Orang-orang tua nak pergi karaoke. Subhanallah. Saya masa tu tanya beberapa kali. Lepas tu saya tak bagi Ustazah. Saya tak nak. Diorang memanglah tak ada kereta. Saya kata, kenapa pula? Diorang nak pergi karaoke? Ya, diorang kata suka-suka main-main, isi masa kosong. Umur berapa? 50 lebih ke atas? Saya pun kata, diorang nak pergi karaoke, karaoke. Ya, nyanyi-nyanyi tu Ustazah. Diorang kata tak ada apa pun, menyanyi sama-sama dalam ruang tertutup, adalah tempat pergi karaoke. Saya pun tanya, Acik pernah ke? Pernah dah pergi dengan diorang? Sekali Ustazah, Acik taubat takkan pergi. Sebab apa? Memanglah kami nyanyi dalam kumpulan tu, dalam bilik tu. Tapi Ustazah, saya nak muntah tengok bilik-bilik yang lain. Orang Melayu Islam kita ada berpeluk-peluk, bercium-cium, kadang kita lalu-lalu tu kan. Dia kata, Ustazah, sebenarnya tempat karaoke ni tempat maksiat. Banyak sangat pergaulan bebas. Orang muda-mudi bergaul bebas, berpeluk-peluk, bercium. Dia macam, tak tahulah Ustazah, memang. Saya kata, lepas tu memang saya pergi sebab dia orang kata, alah kita karaoke je sama-sama, lagu lama-lama macam tu lah. Tapi kata teruk Ustazah dalam tu. Bila tengok dengan ada arak apa semua. Saya kata, lepas tu bila dia orang ajak, saya tak nak bagi kereta saya ni. Kereta dia kereta kancil, kereta lama. Dia orang boykot saya, pulaukan saya. Saya kata, tak apa makcik. Berdosa tak Ustazah putus silaturahim? Saya kata, tak berdosa makcik. Makcik jangan bagi, biar dia orang kata sombong pun, biar dia kata apa pun makcik jangan bagi, jangan subahat makcik tempat maksiat. Tuan-puan bayangkan orang tua. Saya nak sebut ni bukan orang muda, orang tua umur 50 lebih. Nak bagi tahunya hedonism ni ujian fitnah, bukan hanya orang muda, orang tua ramai juga yang belum insaf, belum bertaubat, belum berubah. Saya tanya soalan dia. Dia orang pergi bila? Malam lah Ustazah. Suami dia orang tak marah ke? Taklah. Ada kebanyakan tu suami kerja guard, kerja jaga. Jadi memang suami tak ada kat rumah. Tak tahu dia orang cakap apa pada suami. Yang makcik ni memang ibu tunggal, tak ada suami. Lepas tu ada sebahagiannya, entahlah dia orang cakap apa pada suami bagi je, nak keluar dengan kawan macam tu.
Mungkin tak bagi tahu jelas. Tuan-puan, bayangkan ya, maksudnya. Tetapi yang berlaku pada Chinese yang saya sebut tadi tu, dia orang bukan Islam. Cara dia berhibur memang karaoke. Sebab itu dia duduk Kelantan, dia kata boring. Saya tak tahu maksudnya dia kata boring, tetapi mereka akhirnya buat hiburan sesama keluarga. Sebab pusat-pusat seperti itu tidak ada, tidak diberikan lesen. Jadi bagi saya satu pujian lah, satu contoh yang baik lah. Tetapi tetap orang bukan Islam boleh hidup dengan aman tanpa protes. Kita tak jumpa pula protes orang bukan Islam di negeri Kelantan. Saya cerita sebab pengalaman saya pergi Kelantan hari tu. Saya orang Terengganu ya. Bagaimana saya duduk sebelah real testimoni daripada orang Cina Kelantan yang bukan Islam. Saya tak pasti dia Buddha ke dia Kristian, tapi saya borak sepanjang. Dia tak ada pun kutuk ataupun kata Kelantan tak bagus, ada. Cuma dia kata hidup boring, tetapi dia seronok, dia suka. Dan tak adalah pula nak memberontak, nak protes bagi hak kami sekian-sekian, tidak. Tuan-puan sekalian, sebab apa? Hiburan ni adalah satu kehendak, bukan satu keperluan. Dan kehendak itu boleh diciptakan dengan usaha sendiri. Jadi, saya nak cerita pengalaman saya dengan makcik tu. Masa tu saya rasa macam dahsyatnya, orang-orang tua pun ramai yang sebenarnya dalam keadaan bukan nak kata apa, jauh daripada landasan agama, yang mempermudahkan atas nama sekadar hiburan. Bukan apa pun, sekadar menghiburkan hati, mengurangkan stres, contoh. Subhanallah, tu apa sekian. Ayat sekadar inilah satu bisikan syaitan yang sangat banyak merosakkan manusia. Bisikan syaitan ni dia tak cakap jangan. Tak. Dia cuma beri ayat-ayat, dia bisik benda-benda yang meringankan. Bukan tak semayang, bukan tak zikir, bukan tak tutup aurat. Macam tu. Bukan dosa besar pun, bukan bergaul bebas. Tetapi dia memujuk manusia dengan sehalus-halus hasutan. Dengan perkara yang syubhah dulu. Dengan perkara yang harus, yang mendekati dengan lalai. Lepas tu melangkah kepada lalai. Lepas tu syubhah. Lepas tu perkara yang makruh. Makruh je. Bukan dosa besar pun. Lagipun bla bla bla. Selalu membisikkan sampai ayat-ayat untuk mempertahankan apa yang kita buat. Lepas tu bla bla bla. Akhirnya na'udzubillahi min zalik, berlakulah pergaulan bebas sampai terbabas. Banyak sangat cerita sekarang. Isteri yang curang sampai kepada saya, suami-suami yang sabar, suami yang soleh, suami yang maafkan isteri yang bergaul bebas dengan lelaki, sampai peringkat berzina sekarang ni terlalu banyak. Kalau dulu kita dengar curang ni daripada lelaki, suami, tetapi hari ini hampir sama banyak saja. Curang suami dengan curang isteri sama banyak. Suami melakukan maksiat sampai berzina, isteri melakukan maksiat sampai berzina. Hampir sama banyak, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kita mohon perlindungan daripada Allah daripada perbuatan terkutuk tersebut. Okey. Di TikTok ada 6,000 lebih. Saya di FB saya tak tahu berapa. Mungkin 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 yang menonton. Jadi saya nak ucap tahniah lagi sekali. Di awal tadi saya dah ucap. Saya ucap tahniah kepada semua yang telah menjalankan tanggungjawab dan tugas amar makruf nahi munkar. Kepada semua yang bersama, walaupun sekadar share, like dan sebagainya, menghalang konsert yang berlaku pada malam tadi. Yang terlaksana pada malam tadi, saya dah sebut detail di awal tadi. Apa yang berlaku, apa rentetan, apa selepas, apa yang sebelum. Di awal tadi saya dah sebut pasal Coldplay. Kan, kenapa? Walaupun akhirnya ia tetap terlaksana, tuan-puan sekalian, kita tetap dapat pahala, ganjaran, dan mudah-mudahan kita dapat menjawab di hadapan Allah kelak. Apabila kemungkaran berada di hadapan mata, jelas di hadapan mata, apa yang kita buat? Sekurang-kurangnya kita mencegah dengan tulisan ataupun dengan perkataan. Sebab kita tak boleh nak cegah dengan kuasa. Sebab kita bukan penguasa, kita bukan pemerintah, kita bukan kerajaan, kita adalah rakyat yang mencintai bumi ini, mengharapkan bumi ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangan, maksud dengan kuasa. Dalam kes seperti malam tadi Coldplay, kita tak ada kuasa untuk menghalang, untuk tidak meluluskan permit, untuk membatalkan dan sebagainya. Bahkan kita tidak ada kuasa
Contohlah, okey, hiburan ini, Coldplay ni hanya untuk bukan Islam saja. Yang Islam tak dibenarkan. Tiket tak dijual kepada orang Islam. Contoh, kalau kita kata hiburan tu kita negara majmuk, jadi kita tak boleh nak halang. Ini hiburan untuk orang bukan Islam. So boleh jadi keluarkanlah etika penganjuran. Okey, konsert ini adalah untuk orang bukan Islam saja. Orang Islam tak dijual tiket kepada orang Islam. Kemungkinan itu pun menjadi satu langkah yang sangat bijak lah, menunjukkan menunjukkan bahawa negara Islam Malaysia ini negara yang sangat berhemah lah dengan orang bukan Islam disantuni, orang Islam ditegasi dalam perkara yang seperti ini. Tuan-puan sekalian, bila dah masuk satu konsert, boleh nak sekat tak konsert-konsert yang coming 2024? Tak tahu apa lagi yang akan masuk. Kita mendoakan supaya kerajaan yang ada pada hari ini diberikan kekuatan. Kita percaya dan yakin kepada PMX sebagai pemimpin Islam yang disegani di peringkat dunia. PMX kita sekarang dikenali dan disegani di peringkat dunia. Semoga PMX ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dengan barisan menteri-menteri Islam kita insya-Allah akan buat lebih baik untuk masa hadapan, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Nabi sebut apa? Barang siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a, siapa yang melihat. Sekarang kemungkaran ini dicari ataupun depan mata? Depan mata. Sekarang kemungkaran ini berada di depan mata. Man ra'a, siapa yang melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadi, maka cegahlah dengan tangan kalau ada kuasa. Tapi kita tak ada kuasa. Fa illam yastati', Nabi kata, kalau kamu tidak mampu nak mencegah sebab dengan kuasa kamu tak ada kuasa, fa bilisani, maka cegah dengan lidah. Cegah dengan lidah ni termasuk dengan perkataan. Itu kan lidah juga, tapi lidah yang tidak bersuara, tulisan. Apa yang kita buat, share, ada orang tulis pasal larangan-larangan ni kita share, itu lidah dah tu. Fa illam yastati', kalau kamu tak mampu, kuasa tak ada, nak cegah dengan lidah, nak tekan butang share, nak sokong, saya sokong pembatalan konsert ini pun tak mampu. Memang jenis yang pemalu, jenis yang takut, jenis yang kan kalau share ada orang kata tunjuk bagus, tak kuat nak hadapi kecaman sebab kawan-kawan dia memang kebanyakannya akan pergi. Jadi tak mampu ni, dengan tulisan tak mampu, dengan cakap pun tak mampu. Nabi sebut fa illam yastati', kalau kamu tak mampu juga dengan kata-kata, dengan tulisan ke apa, fa biqalbih, Nabi kata fa biqalbih, maka cegah ia dengan hati kamu. Hati kamu bermaksud hati kita tidak redha, hati kita marah dengan kemungkaran tersebut, hati kita tak senang. Maksudnya kita hanya mampu cegah dengan hati. Kita pujuk diri kita, kita menahan hati dan diri kita daripada terlibat. Itu pun dah kira dengan hati. Tetapi Nabi sebut wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman, iaitu mereka yang mencegah kemungkaran dengan hati sahaja. Tu apa sekalian, bimbang kalau kita duduk di level selemah-lemah iman je sepanjang masa, takut iman itu sangat mudah tercabut. Faham ya? Sebab itu level keimanan tu bila kita mampu mencegah kemungkaran, naik level sikit dengan tulisan ataupun dengan kata-kata. Bukan semisi kena ceramah atau dakwah. Kita boleh dengan kawan-kawan dalam komuniti kita, adik-beradik dalam keluarga kita. Subhanallah. Itu dah naik level sikit. Maksudnya sebab apa? Kalau tak teguh iman, tak kuat nak hadapi cecaan dan kecaman, kita tak akan mampu nak berkata. Siapa yang mencegah selama ni dengan hati, tak pernah naik level. Berhati-hati. Sebab Nabi sebut wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Iman yang lemah. Cegah dengan hati je. Depan mata ni kemungkaran berlaku ni, anak tak semayang. Sebab apa? Kalau tegur, anak menantu tak semayang, anak menantu balik rumah, lepas tu subuh tak bangun. Macam mana mak ayah ni tahu anak menantu tak bangun? Kalau anak perempuan, menantu perempuan mungkinlah uzur, tapi yang lelaki pun tak bangun. Banyak ni mak mentua, bapak mentua cerita pada saya masalah ni. Makcik-makcik cerita.
Ustazah, macam mana anak menantu saya tak bangun subuh? Macam mana tahu? Tandas kat luar Ustazah, kami dah bangun awal. Dia orang tak keluar-keluar. Dah kenapa makcik tak ketuk? Pernah dah ketuk pintu Ustazah. Anak ni sampai cakap, mak tak payahlah buat-buat benda macam ni. Tak payahlah nak kejut-kejut orang. Orang tak sukalah. Kalau mak macam ni lagi, orang tak nak balik. Macam tu dia ugut mak ayah. Macam tu dia ugut. Tak nak balik. Kalau diganggu ni, tidur pagi sedap ni, tak nak balik. Nanti diorang tak balik Ustazah. Saya tak nak. Entahlah, saya tak tahu nak cakap apa Ustazah. Anak saya memang silap kami lah, dulu tak bertegah dengan anak bab semayang. Saya ingat bila dah universiti dia jaga semayang. Memanglah masa di sekolah menengah apa, saya tak tegas sangat. Ingat dah dewasa dia dah ada kesedaran. Oh, saya kata solat ni sebab itu ditegas sampai umur 10 tahun kena rotan. Maksud boleh dipukul. Sebab memang dia kena foundation, akar basic tu. Kalau basic tak kuat, memang mudah je nak terbalik pokok tu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bayangkan ya, ibu ayah tak mampu nak cegah. Padahal ibu ayah ada kuasa pada anak. Tak mampu. Lepas melalui perkataan pun tak mampu ni. Nak Assalamualaikum, bangun, solat subuh, tak mampu juga, tak mampu. Kalau tak anak tak nak balik, anak merajuk, anak marah, tak nak muka pagi-pagi marah, tak mampu juga. Akhirnya Ustazah, dalam hati je lah makcik marah. Dalam hati je lah makcik ni duk berdoa tak berhenti. Saya kata tak apalah makcik. Makcik teruskan berdoa untuk anak menantu. Teruslah tak redha dalam hati. Tidak pun bersetuju dengan perbuatan anak menantu tu. Tetapi satu hari makcik kena naik juga. Cakap lembut-lembut perlahan dengan dia. Sebab yang dalam hati ni, cegah dalam hati ni, adhaful iman, selemah-lemah iman. Kita tak nak duduk iman yang lemah ni. Naik sikit makcik, naik sikit. Saya harap makcik satu hari ada kekuatan. Maksudnya panggil dia, cakap elok-elok, doa dulu dengan Allah supaya Allah buka pintu hati dia. Kita kadang nak cegah kemungkaran dalam keluarga pun tak kuat nak buat, apatah lagi keluar. Tak apa, kita bukan semua dituntut untuk cegah kemungkaran di luar. Itu dikira kalau ada kumpulan yang dah cegah kemungkaran di luar, kita dah terlepas. Tanggungjawab utama kita cegah kemungkaran dalam keluarga. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, bila sebut pasal solat, saya nak mengajak tuan-puan sekalian pada hari Sabtu ini untuk hadir webinar solat. Saya sendiri yang akan pimpin. Saya cerita pasal solat tu memang saya tak terfikir pun, sebab nak iklan patutlah, tetapi kebetulan lah, ceritanya kebetulan, dan langsunglah saya nak ajak tuan-puan sekalian untuk hadir ke webinar solat yang akan berlangsung pada lusa hari Sabtu pagi. Webinar solat bersama saya Ustazah Asma Harun. Webinar solat terapi kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan. Bagaimana dengan solat? Allah berfirman apa? Allah berfirman, aqimis solah li zikri. Dirikan solat untuk mengingatiku. Bagaimana kita nak dapat solat yang sepanjang solat kita ingat Allah? Ketika sujud, kita sujud dengan sedar bahawa kita sedang bersujud di hadapan Allah. Sebab kita ni peringkat solat yang kadang daripada awal sampai akhir tak rasa solat. Tahu sedang solat tapi tidak sedar sedang solat. Beza tahu dan sedar itu sangat jauh. Tahu sedang sujud tapi tak sedar sedang sujud kepada Allah. Tahu sedang rukuk tapi tidak sedar dengan sesedarnya bahawa kita sedang merukuk kepada Allah. Tuan-puan sekalian, insya-Allah daripada webinar 2 yang lepas kita dapat feedback yang sangat bagus, yang mana mereka memberi feedback, bukan saja dia, anak-anak pun boleh terima. Untuk hari Sabtu lusa ni, webinar ni tuan-puan sekalian, saya akan kupas mendalam bermula dengan bab wuduk. Semualah bab fiqh, bab akidah, bab tasawuf, dari sudut sains juga digabungkan berkaitan dengan wuduk, sehingga kita akan mencintai wuduk dan kita akan faham kenapa doa selepas wuduk sampai dibukakan 8 pintu syurga. Baca doa selepas wuduk dibukakan 8 pintu syurga. Kita akan jelaskan lebih mendalam. Kemudian kita akan masuk mukadimah kepada solat. Kita akan, kalau sempat, kita akan masuk bab rukun. Sebab mukadimah solat itu, falsafah apa semua itu pun dah mendalam sangat. So, cara penyampaian saya bab solat ini merangkumi ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ada ilmu sains. Subhanallah, saintis dah kaji pasal solat ni, saintis Islam apa semua.
Mudah-mudahan dengan itu kita sangat mencintai solat dan kita bekejar-kejar untuk solat di awal waktu, dan kita juga akan bekejar-kejar untuk solat berjemaah di masjid ataupun di surau ataupun berjemaah di rumah. Subhanallah tuan-puan sekalian, solat itu menjadi tiang kepada agama dan hidup. Itu Nabi sebut. As-salatu imaduddin. Solat adalah tiang agama dan tiang kehidupan. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan solat maka ia mendirikan hidup dan agamanya. Faman tarakaha faqad hadamad din. Ini hadis Nabi. Siapa yang meninggalkan solat ia meruntuhkan dan merosakkan agama dan juga kehidupannya juga akan runtuh. Jadi sahabat-sahabat boleh mendaftar kalau di IG dan di TikTok ada bio. Kemudian kalau di FB saya tak nampak lagi ada tim yang pin komen. Tim ada hadir tak ni? Dah lepas tengah ni, kena cepat sikit. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah lusa pukul 9 pagi. Kalau siapa yang kata Ustazah lusa saya ada family gathering ke, ada hal saya kerja hari Sabtu Ustazah, tuan-puan jangan risau, kerana sekali anda masuk dalam close group ini, anda tak hadir secara live langsung pada hari Sabtu ni pun is okay. Anda boleh tengok perkongsian tersebut malam ke, 2 hari akan datang ke, seminggu akan datang. Sebab apa? Dia akan kekal selama-lamanya. Ibarat macam tu lah. Dia tak akan dipadam. Dan bila anda masuk mendaftar, anda dapat 2 slot percuma yang telah saya buat sebelum ini berkait dengan azan. Sebelum 2 slot percuma pasal azan, kehebatan azan, dari sudut sejarah azan, ibadah yang berkait dengan azan, apa fadilat azan. Semua soal jawab tentang azan kita dah kupas pada 2 slot sebelum ini. Bila anda masuk dalam grup ni, anda akan dapat 2 slot percuma. Maksudnya 4 slot anda akan dapat e-book percuma dan lain-lain. Jadi terima kasih kepada semua yang dah mendaftar. InsyaAllah usaha ini dilakukan dengan beberapa matlamat dan tujuan. Paling utama untuk berkongsi ilmu lah. Kita buat supaya lebih ramai yang mencintai dan menghayati solat. Kuat dengan solat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan, carilah pertolongan, dapatkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan dengan solat. Pertolongan Allah akan datang. Tetapi solat yang macam mana tuan-puan sekalian? Walaupun kita sibuk, tak sempat satu hari, letih, penat, nak solat sunat. Sebenarnya solat 5 waktu tu pun dah powerful sangat. Kalau kita boleh mendirikannya dengan seoptimum, semaksimum, sekualiti-kualiti yang boleh. Sebab itu bila nak solat 5 waktu ni, Masya Allah, masa ambil wuduk tu lagi kita kena wuduk yang khusyuk. Wuduk yang mana nanti saya akan kongsikan doa-doa untuk setiap anggota wuduk. Masya Allah, bagaimana dengan perubahan yang berlaku sebelum solat. Kita susah hati, sedih. Lepas solat kita rasa macam beban kita tu lepas. Macam lega. Masya Allah, seolahnya kita ni tak sabar-sabar nak menunggu waktu solat. Macam, ya Allah, kalau selama ni, ya Allah, dah Zuhur ke? Macam tu lah. Dah Zuhur, cepatnya masa. Lepas tu tengok lagi jam, dah pukul 2, aku tak semayang lagi. Tetapi kalau kita dah faham nikmatnya solat, hebatnya solat, apa yang Allah nak beri waktu solat, kita akan jadi pukul 12 ke? Kenapa? Tak sabar nak makan ke? Contoh kawan-kawan tanya, tak adalah, aku tak sabar nak solat. Nak sampai tahap tu susah tu apa sekian. Tapi ada orang yang macam tu, dia memang menanti-nanti waktu solat. Dia tak sabar waktu solat. Saya ada jumpa orang macam ni, setengah jam sebelum solat dia dah ready dah. Masya Allah, saya baru teringat kisah ni, kisah seorang kawan saya datang rumah saya. Dia bawa maid dia, sebab anak-anak dia pun ramai dan dia doktor, sibuk, memang kena ada maid lah. Lepas tu, masa tu dalam pukul 10 pagi macam tu kan, datang sarapan 10 pagi, lepas tu dah borak-borak 11 pagi. Maid ni, bibi yang pembantu rumah ni, asyik tanya saya, Ibu, sekarang sekarang sudah masuk Zuhur belum? Belum. Lambat lagi. Dalam 2 jam lagi. Sejam lebih lagi macam tu lah. Lepas tu lama-lama mari tanya lagi. Ibu, minta maaf ya, saya tanya, sudah Zuhur berapa minit lagi? Berapa minit lagi ya Ibu? Saya kata lambat lagi. Ibu, nanti kalau sudah dekat-dekat, Ibu kasih tahu sama saya ya. Saya kan sampai 2-3 kali duk tanya pasal waktu Zuhur. Kita rasa lambat lagi ni. Lepas tu saya pun tanyalah kawan tu,
kenapa bibi ni asyik tanya pasal waktu solat? Dia kata, Ustaz, dia cakap, dia panggil saya Asma lah, kawan kan. Asma, kalau nak tahu, bibi saya ni orang Indonesia lah, orang tua dah, umur 40 lebih, bukan 50 lebih. Bibi saya ni, dia ni menunggu-nunggu waktu solat. Dia setengah jam lagi dia dah ready dah dengan wuduk, dengan kain telekong. Dia memang menanti-nanti. Dia kata saya memang kagum lah dengan bibi ni. Menunggu-nunggu waktu solat, macam tak sabar-sabar nak solat. Kadang tu dia awal sejam tu dah ready dah. Saya pula, maksudnya kawan saya ni pula kata, kadang cakap, Bi, tak yalah awal sangat, Bi. Macam tu lah kan. Tetapi tak adalah dia tak jaga anak, dia jaga. Tetapi dia buat persiapan tu awal. Sementara nak solat tu, nak tunggu azan tu, dia zikir, dia baca Quran, dia buatlah apa-apa. Saya menginsafkan sungguh lah. Sebab apa? Siapa dia? Kalau kita tengok kerjaya dia, kerjaya yang orang tak muliakan pun. Kerjaya yang orang tak puji-puji pun. Tak terkenal pun. Tukang bersih najis anak orang. Kalau fikir, saya pernah dengar lah orang kerja bibik, dia kata, kerja saya ini kerja kotor, ibu. Saya ni bersih najis anak orang, saya mandikan anak orang, saya bersihkan. Ya, membersihkan kotoran orang. Maksudnya, rumah bersepah, lepas makan kotor, kan, bilik yang kotor, sampah-sampah. Saya ni pencuci, saya ni pembersih kotoran-kotoran. Macam tu. Kadang dia orang ni merendah diri. Betul. Tetapi boleh jadi bibi yang saya cerita ni, subhanallah, kerana asbab dia ni menunggu-nunggu waktu solat, dia sangat tinggi darjatnya di sisi Allah. Dia lagi mulia daripada kita yang dipuji-puji ni, yang dilihat baik dan bagus ni, yang menyampaikan dakwah ni. Masa tu memang mengisahkan, saya tak tahu, saya tak ingat saya menitik air mata ke tak, tapi saya pergi peluk bibi ni. Saya peluk, saya kata, Bi, sebab dia orang panggil bibi kan. Saya kata, Bi, kamu ni ibu, saya panggil ibu juga, ke puan, adalah orang yang sangat mulia. Saya peluk, lepas tu saya kata, mohon doa saya ya. Saya perlukan doa orang-orang baik seperti ibu. Dia pun, saya bukan siapa-siapa, ibu orang jaga solat. Solat itu semua orang perlu jaga, dia kata. Semua orang pun jaga solat. Ustazah pun, dia panggil ibu pun jaga solat. Saya hanya orang Islam biasa. Itu kewajipan kita, solat. Ya, kita semua mau jadi hamba Allah yang baik. Itu saja. Saya bukan baik, saya bukan ada banyak kebaikan. Merendah diri. Apa sekian, bukan senang kan? Bukan senang. Kalau kita nak beri alasan sekarang, Ustazah tak boleh nak macam tu, waktu kerja pukul 1, Zohor dah masuk pukul 1. Sekarang cuba jawab bagaimana kita hujung minggu waktu tak bekerja di rumah, ketika kita tak perlu ke pejabat. Kita boleh jaga tak solat awal waktu? Sendiri jawab. Saya pun sedang muhasabah diri ni. Gitu. Jadi seronok dengar cerita-cerita macam ni kan, cerita inspirasi, cerita motivasi. Saya suka bercerita, minta maaf lah. Dan saya ni banyak cerita sebab ramai orang suka bercerita pada saya. Dan saya jenis yang tengok, perhati dan suka belajar. Kadang-kadang saya nampak ada budak muda tepi jalan bekerja, saya turun, saya borak. Saya siap ambil video, ambil gambar. Kadang suami kena nunggu lama. Saya pergi stesen minyak pun, saya jumpa orang macam-macam, saya borak. Sebab saya sendiri nak dapat inspirasi, kekuatan dalam hidup. Daripada kisah-kisah orang biasa, tetapi kisah luar biasa daripada orang biasa. Kisah-kisah luar biasa daripada orang-orang biasa. Masya Allah. Sebab kita semua orang biasa. Okey, sekarang pukul berapa? Dekat pukul 5 dah. Pukul 5. Kenapa jauh sangat? Saya nampak pukul 8.45. Saya nampak nombor yang belakang. Dah dekat pukul 9 dah. 8.45 sekarang. Kita nak baca hadis Nabi dalam pengajian kita ni, hadis yang pertama. Pendek saja. Bab yang ke-20. Buka kitab Riyadhus Shalihin, iaitu bab yang ke-20. Bab memberikan petunjuk kepada kebaikan. TikTok ni kan kejap naik sekali 5,000 lebih balik. Seronok tak? Okey, ada yang tanya bab tayamum. InsyaAllah saya akan kupas dalam bab, bahkan kita akan buat praktikal tayamum dan saya akan cerita detail bab tayamum. Kenapa Ustazah tak cerita sekarang? Kalau kita cerita sekarang, jadi panjang tuan-puan sekian. Bila saya jawab satu soalan tayamum, dia akan pergi soalan seterusnya, dia bagi isu-isu yang lain. So, pada hari Sabtu ni, saya akan kupas bab wuduk. Wuduk termasuk bab tayamum. Dan kita akan buat praktikal tayamum. Yang akan buat praktikal, tunjuk praktikal tu, bukan saya lah, suami saya.
kita akan cerita bab orang wuduk sakit macam mana, wuduk orang ada plaster macam mana. Hari ni ramai orang pakai ni pengilat kuku ni. Tuan-puan sekalian, hati-hati ramai yang wuduk tak sah ya. Pewarna kuku, kes semua tu. Tapi saya tak boleh nak sentuh tu. Hari ini tuan-puan sekalian, kuliah kita Riyadhus Salihin siri yang ke-420. 420. Hari ini 9 Jamadil Awal 1445. Bab yang ke-20, bab memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah ataupun ke arah kesesatan. Jadi kita akan baca hadis yang pertama dalam bab 20. Ia merupakan hadis yang ke-173 dalam kitab Riyadhus Salihin. Subhanallah tuan-puan sekalian, kita dah sampai hadis yang ke-173. Siapa ada kitab yang sama boleh buka muka surat 167. Kalau anda kitab Riyadhus Salihin yang berbeza, versi yang lain, anda boleh sahaja cari hadis yang ke-173. Saya bacakan, tuan-puan sila ikut. Hadis ni pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud Uqbatan bin Amrin Al-Ansari Al-Badri Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-puan muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal ataupun pahala yang sama kepada pelaku kebaikan tersebut. Contoh, kita sebagai ibu, kita tunjuk contoh yang baik pada anak dan anak follow kita. Kita sebagai isteri, kita buat kebaikan dan suami follow kita. Suami buat kebaikan, anak isteri follow. Suami akan dapat pahala kebaikan yang sama seperti yang kita lakukan tanpa mengurangi sedikit pun pahala kita. Contoh apa? Suami baca surah Al-Mulk dan suami ajak seluruh ahli keluarga baca surah Al-Mulk. Okey, semua berkumpul semua. Kumpul semua. Jom baca surah Al-Mulk. Lepas tu, isteri anak-anak pun berkumpul lah. Buka Quran. Suami yang mengajak ni, dia bukan hanya dapat pahala dia baca surah Al-Mulk, tapi dia dapat pahala isteri baca surah Al-Mulk, pahala anak-anak. Kalau anak 5 orang, 5 anak. Tanpa mengurangi sedikit pun. Bukan bermaksud suami ni ambil pahala isteri tak ada pahala. Tidak. Tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang buat ibadah ni, tetapi ekstra bagi si suami ni. Dia bukan dapat pahala dia seorang, dia dapat pahala 6 orang ahli keluarga lagi. Sebab itu orang yang beriman dan yakin dengan apa yang Nabi sampaikan, dia akan berebut-rebut buat kebaikan dalam keluarga. Dia berebut-rebut. Tuan-puan sekalian, subhanallah, saya tak tahulah saya rasa tim kena agresif sikit lah encik. Kena ramai lah yang membantu, sebab ramai lagi yang tengok, yang komen nak daftar mana. Tak tahu maksudnya. Ya, kena kerap sikit lah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal pelaku kebaikan tersebut. Allahu Akbar. Jadi contohlah, kita istiqamah dengan baca doa lepas wuduk. Kat pejabat kita lah yang duk ingatkan orang, kamu dah baca doa lepas wuduk. Ataupun dia lah yang suka ingat-ingatkan orang, nanti nak solat Zuhur lepas wuduk, jangan lupa baca doa lepas wuduk, sebab baca doa lepas wuduk ini dibukakan 8 pintu syurga. Contoh saja. Saya bagi contoh saja. Kita akan berebut-rebut untuk memulakan ataupun menganjurkan kebaikan, ataupun mengajak orang buat baik. Sebab apa? Kita ni craving, kita kata. Kita lapar pahala. Kita memang nak sangat. Kita tak nak pahala kita seorang je, kita nak pahala orang lain juga. Tapi bukan bermaksud ambil pahala orang lain jadi pahala orang tu kurang. Tak mengurangi sedikit pun, tapi kita dapat pahala lebih. Ini orang yang bijak. Dia sentiasa mengambil peluang. Dan dia tak kisah pun selama ni dia je yang kejut seluruh keluarga. Dia mesti dia nak bangun paling awal.
Sebab apa? Dengan dia kejut suami, dia kejut anak-anak, dia dapat pahala lebih. Sebab hasil pada kejut tu, ahli keluarga bangun solat tahajud. Lalu, dia bukan hanya dapat pahala tahajud dia seorang, dapat juga pahala tahajud orang lain. Anak-anak bangun, lagi 20 minit, lagi 15 minit subuh. Bangunlah solat tahajud, 2 rakaat pun jadi. Anak pun bangun ngantuk-ngantuk, anak pun semayang lah. Kita dapat pahala lebih, tuan-puan sekalian. Boleh jadi pahala orang tu yang diterima Allah, kita pun dapat. Okey, tuan-puan sekalian, kita tengok penjelasan. Permulaan riwayat ini, Abu Mas'ud berkata, seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, sungguh kenderaanku binasa. Oleh kerana itu berilah saya tumpangan. Beliau pun menjawab, aku tidak punya. Lantas sahabat lain berkata, wahai Rasulullah, saya bisa menunjukkan kepadanya orang yang dapat memberi tumpangan untuknya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal pahala pelaku kebaikan tersebut. Masya Allah, hebatnya contoh yang Nabi tunjukkan kepada kita sampai tahap tu, tuan-puan sekalian, sampai tahap tu. Gitu. Lipat tudung sikit. Tuan-puan sekalian, subhanallah, permulaan riwayat ini iaitu Abu Mas'ud berkata, seorang lelaki dia ngadap Nabi, seorang lelaki dia jumpa Nabi. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, sungguh kenderaanku rosak, kenderaanku binasa. Boleh jadi maksud kenderaan pada zaman ni adalah boleh jadi kuda, boleh jadi unta, boleh jadi keldai. Tapi dikata, ya Rasulullah, kenderaanku rosak, kenderaanku binasa. Oleh kerana itu berikanlah kepada saya tumpangan. Maksudnya soalannya dia minta, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku tumpangan, ataupun berikanlah kepadaku mana-mana kenderaan ke. Lalu Rasulullah pun menjawab, aku tidak punya. Nabi jawab, aku tidak ada tumpangan. Maksudnya aku tidak ada kenderaan untuk beri kamu tumpang. Aku tidak punya, aku tidak ada kenderaan. Lantas sahabat lain yang mendengar berkata, ya Rasulullah, saya boleh menunjukkan kepada orang yang dapat memberi tumpangan untuknya. Sahabat yang tengok perbualan ni kata, ya Rasulullah, saya boleh tunjukkan kepada lelaki ni siapa orang yang boleh bagi tumpangan kepada dia. Bukan dia cakap, ya Rasulullah, saya boleh beri tumpangan, tidak. Ya Rasulullah, saya boleh tunjukkan kepada lelaki ini siapa yang boleh beri tumpangan. Selanjutnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal pahala pelaku kebaikan tersebut. Yang lelaki ni, dia hanya nak bagi tahu je, kamu boleh pergi jumpa si Fulan. Si Fulan tu boleh beri tumpangan. Mungkin dia adalah pembekal kepada kenderaan ke, wallahualam lah. Tetapi Nabi kata, kamu yang menunjukkan ini akan dapat pahala yang sama dengan orang yang akan beri tumpangan. Saya nak tanya, yang jadi petunjuk ni susah ke senang? Senang je, sebab ia just cakap, kamu, ataupun dia bawa orang ni pergi dekat rumah orang tu, ataupun just cakap, okey, pergi rumah nombor sekian-sekian, contohlah pergi rumah ni, dia boleh beri kamu tumpangan. Tetapi orang yang beri tumpangan tu susah kerja dia, kena bagi tumpangan, boleh jadi kena drive. Maksudnya tumpangan ni kan dia duduk di belakang, boleh jadi orang tu kena pergi hantar tempat dia nak pergi, mungkin makan masa setengah jam, mungkin 1 jam. Berbanding dengan orang yang berikan petunjuk ni, dah selesai dah kerja dia, just cuma cakap pergi ni. Tetapi Nabi kata, orang yang menunjukkan kebaikan, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kadang-kadang ada orang buka cermin tingkap nak tanya kita tempat. Betul kan? Nak tanya kita, saya nak tanya sikit, mana nak pergi situ-situ lah. Kadang kita pun nak cepat, padahal kita tahu tempat tu, kita malas. Minta maaf cik, saya pun tak pasti. Padahalnya kalau subhanallah tuan-puan sekalian, saya tak ingat pengalaman kami. Saya rasa pengalaman kita. Bukan. Saya dengar cerita pakcik ni. Masa tu saya ceramah dekat pedalaman. Saya ceramah kat Terengganu. Dia kata, Ustazah,
hebatnya bila beramal dengan surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dia kata, dia cerita macam ni. Dia kata, Ustazah, saya ni pemandu lori. Lori yang hantar-hantar barang ke rumah orang ni. Lori Lazada ke Shopee, tak ingat lah. Dia kata, Ustazah, saya ni pemandu lori hantar barang. Antara ujian yang paling cabaran kami adalah bila alamat kurang lengkap, lepas tu kami susah nak, kami pusing-pusing tak jumpa juga. Itulah cabaran yang membuatkan masa kami, timing dah lari, dan kami dah diberi tugas untuk sampaikan, contohnya pasal 30 kena sampaikan juga sampai kami kerja lebih masa sampai malam. Jadi kadang-kadang tak jumpa rumah Ustazah. Satu hari saya dengar ceramah Ustazah pasal ayat surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku ini, masalah ni kepadamu ya Allah. Engkau Maha melihat keadaan hamba-hambamu. Lepas tu lelaki ni kata, Ustazah, alhamdulillah, bila kalaulah contoh saya sesat, bahkan saya dah belajar mulakan kerja dengan ayat ni sebab saya mengharap sangat pertolongan Allah. Lepas tu dia cerita, saya ingat cerita ni 3 tahun lepas macam tu. Saya terharu sangat sebab dia sudi berkongsi, sebab dia excited, dia seronok. Dia kata, Ustazah, kalau orang lain, kalaulah boleh beramal, ramai boleh beramal, lagi cepat sebenarnya masalah urusan kita ni banyak selesai. Tapi kita ni kurang minta dengan Allah, Ustazah. Kita rasa kita ni hebat, kita ni bagus, kita boleh selesai sendiri. Kadang kita lebih letakkan pergantungan tu pada teknologi. Dia kata, ada satu hari ni, dia dah letih, dah pusing. Tak jumpa-jumpa juga alamat ni. Lepas tu dia berhenti tepi jalan. Saya masa tu rasa macam dah letih dah. Kita kan kalau sesat kan letih. Lagi kalau nak hantar barang, rasa macam dah tak berdaya dah. Masa itulah saya teringat ceramah Ustazah surah Ghafir ayat 44. Saya baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku serahkan ya Allah urusanku ini ya Allah kepadamu ya Allah. Engkau Maha melihat keadaan hamba-Mu. Dia kata Allah Maha melihat susah payah dia ni. Maksudnya saya duduk ulang-ulang. Saya duduk tepi jalan Ustazah. Lepas tu ada hamba Allah dengan motor ketuk tingkap van saya ni. Saya bukan buka tingkap tahan-tahan orang, tak. Van saya ni diketuk tingkap. Saya buka. Lepas tu orang tu pun tanya, kenapa ni? Ada apa ke ni? Kenapa ni? Ada orang prihatin, siap ketuk tingkap. Lepas tu dia rasa macam terkejut. Dia pun cakap lah, saya cari alamat rumah orang ni tak jumpa. Kadang kalau rumah kampung, kadang tak ada nombor kan rumah ni. Dia kata, ya Allah Ustazah, orang tu tahu, siap, bukannya cakap okey pergi terus kanan kiri, tak. Orang ni siap cakap, ikut saya bawa pergi rumah orang ni. Dia kata, Ustazah, sampai peringkat alhamdulillah orang tu bawa ni masuk tunjuk. Dan selepas pada tu saya selalu beramal dengan ayat ni. Saya selalu beramal. Orang yang sama juga cerita, dia kata satu lagi, dia cerita dengan macam nak menangis pada orang lelaki. Ada masalah ni dah 3 tahun lebih Ustazah. Saya cuba selesaikan masalah dalaman keluarga. 3 tahun ke berapa tahun? Lama Ustazah. Susah sangat nak selesai. Tapi saya ulang-ulang ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku serahkan urusan ni. 3 tahun dah hadap masalah ni. Engkau Maha melihat keadaan hamba-hamba-Mu ya Allah. Dia kata, alhamdulillah Ustazah. Selepas beberapa hari beramal, dia kata Allah tunjukkan jalan, selesai masalah 3 tahun yang selama ni rupanya saya cuba selesai dengan kudrat saya, tak minta tolong dengan Allah. Rupanya bila Allah tolong, sekejap je benda tu selesai, berapa hari settle. Semudah itu je Allah selesaikan. Leraikan kekusutan tu yang telah bertahun-tahun lamanya. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah hari ni banyak cerita kan? Banyak cerita. Jadi Allah ingatkan saya balik cerita-cerita lama-lama. Dulu saya sempat mendengar banyak cerita orang. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sebenarnya hidup kita ni bukan beratnya ujian, sejauh mana kita hidup bertuhan, sejauh mana kita bertahan hidup bertuhan, sejauh mana kita mencari Tuhan dalam ujian. Kadang kita diuji dengan kita bijak, kita pandai, kita cerdik, kita belajar tinggi, kita banyak idea yang bombastik
kadang akhirnya kita terhijab, minta pertolongan Allah totally dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, dengan kabel yang ada contoh, dengan kedudukan yang ada, kemasyhuran yang ada. Sebenarnya kehidupan kita akan lebih apa ya, nak kata lebih mudah. Kehidupan ini tidak mudah, tapi maksud saya kehidupan kita akan lebih yang tidak sesukar bila kita sentiasa bertahan hidup bertuhan. Ramai orang yang saya jumpa, kalau saya tahu Ustazah, tak tahulah kenapa dulu tak betul-betul minta tolong dengan Allah. Asyik duk minta tolong dengan manusia, asyik cari manusia untuk meluah, asyik cari manusia untuk bercerita, asyik merayu-rayu dengan manusia. Sekarang saya belajar banyak merayu-rayu dengan Allah. Merayu-rayu dengan Allah, cerita, menangis-nangis, teresak-esak cerita dengan Allah. Ya Allah, aku sedih ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolong ya Allah. Rupanya Ustazah bila banyak merayu-rayu bercerita dengan Allah, walaupun Allah Maha melihat, tak perlu cerita, Allah dah tahu semua cerita. Cepatnya pertolongan Allah itu datang Ustazah. Ya, sebenarnya Allah sangat merindukan hamba-Nya. Allah sangat merindukan kita untuk bermanja dengannya. Kita kan akan cakap, kalau anak ni sikit cerita dekat mak, sikit cerita dekat mak. Kau ni manja sangatlah, semua benda cerita dekat mak. Engkau ni masalah kat pejabat pun kau cerita dekat mak. Anak ni akan dipanggil anak yang manja. Kau ni manja sangat dengan mak, dah kahwin, kau dah ada laki pun kau ni nak telefon panjang-panjang. Contoh, saya bagi contoh. Kita akan kata orang macam ni manja. Adakah kita bermanja dengan Allah? Berbanja dengan mak, ngadu pada mak. Mak boleh buat apa? Mak boleh bagi semangat lah. Kau sabarlah nak. Mak doakan kau. Tapi mengadu dan bermanja dengan Allah, Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Bermanja, mengadu, bercerita dengan Allah, Allah maha berkuasa. Allah boleh buat apa sahaja. Allahu Akbar. Subhanallah, indah sekali. Indah sekali perkongsian pada hari ini. Wallahualam, saya tak tahu apa perasaan anda bila dengar ayat-ayat motivasi, cita-cita inspirasi. Mudah-mudahan dapat manfaat. Saya kadang-kadang bercakap tu, ramai yang kata Ustazah bercakap sampai ke hati. Sebab apa? Sebab saya melalui. Kadang-kadang bila saya cakap tu, kenapa daripada hati? Sebab saya sedang muhasabah diri. Saya juga selalu lalai, leka, tersalah cakap, tersalah tindakan. Sebab itu bila bercakap tu, saya sedang menginsafi diri saya sendiri. Saya sedang memujuk diri saya dan beri peringatan pada diri saya. Saya juga lama tidak bermanja dengan Allah. Sebab itulah kita tak jauh beza tuan-puan sekalian. Kita semua sentiasa dalam proses berusaha jadi hamba Allah yang lebih baik. Tak jauh beza pun. Sebab tu bila saya bercakap, lepas ceramah tangan saya sejuk. Sebab saya merenung dan merasa diri sendiri. Saya bukan menyampaikan nasihat pada tuan-puan sekalian. Saya sedang menasihati dan merekani diri saya sendiri. Mudah-mudahan anda pun dapat sesuatu daripada perkongsian. Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-puan terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa besok dalam kuliah Tadabbur Asmaul Husna. Saya tak tahu berapa orang lagi, lebih kurang 7,000, 8,000 lagi Sebab TikTok 5.1. Ada yang kata suara Ustazah lain. Dekat IG memang saya tak tahu. Tim tolonglah ya, cari betul-betul maklumat macam mana nak elak. Ada kata suara saya digarau, jadi master, jadi ni masalah di IG ni. Tak tahulah ada setting kat mana-mana. Tim tolong settlekan. Kesian, terkejut dia orang tiba-tiba dengar suara saya. Oh, macam tu. Saya faham. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak siapa-siapa yang sudi untuk menunaikan umrah bersama dengan saya pada 14 hari bulan Encik. 12-13. Iaitu pada 12 Disember. 2 minggu lagi. Bukan 2 minggu. 3 minggu lagi lebih kurang. Pendaftaran terakhir esok hari Jumaat. Sebab kita kena buat bayaran semua last hari Ahad. Bila pada 12 Disember. Harganya 8,000 lebih. All in. Hotel, makan minum 3 kali sehari termasuk ziarah, lawatan sekitar Mekah Madinah, termasuk bimbingan. Saya akan bersama lebih kurang 6-7 hari bersama jemaah. Saya sendiri akan bimbing umrah pertama. Maksudnya untuk umrah
pertama. Umrah kedua, ketiga kebanyakan jemaah dah boleh buat sendiri, tapi kalau tak confident kita akan bimbing juga melalui mutawif. Sepanjang umrah tersebut saya akan bersama seboleh mungkin dalam bas, buat perkongsian sampai di tempat-tempat ziarah. Ada lebih kurang dalam 12 seat sahaja lagi, 8,000 lebih. Jom kita sama-sama cari kekuatan di Tanah Suci. Kita sama-sama menghayati nikmatnya ziarah Nabi SAW di Raudah. Kita sama-sama melakukan iktikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan saya mendoakan kepada tuan-puan saya dikurniakan rezeki. InsyaAllah Allah kurniakan rezeki satu hari nanti. Ini adalah umrah yang terakhir saya bawa jemaah pada tahun ini. Lepas tu tahun depan akan dimaklumkan semula, sebab setahun saya bawa jemaah 4 kali saja. Setahun 4 kali saja. Jadi ini kali keempat lah tahun ini. Yang lain tu mutawif yang bawa. Sebab kekangan komitmen, saya hanya boleh bawa 4 kali saja setahun. So kami masih lagi ada baki dalam 14 seat kepada sesiapa yang nak menaja. Sebab kami juga hampir setiap kali umrah kami memang ada beri umrah percuma kepada asnaf, kepada warga emas yang memang umur dah 60, 70, yang tak mampu, asnaf. Dan juga ada juga kita beri sebelum ini kepada OKU yang tidak boleh berjalan, yang lumpuh separuh badan. Kawan-kawannya lumpuh, maksudnya lumpuh satu badan tak boleh lah, dia pun tak nak buat ibadah. Yang separuh badan kita ada beri tajaan percuma. Jadi kepada sesiapa yang ingin, sama ada dirinya ataupun nak sponsor adik-beradiknya, nak sponsor ibu ayahnya, nak sponsor kawannya, ataupun dia tak tahu nak sponsor siapa, tetapi dia tak dapat pergi bulan 12 ni, subhanallah, ataupun dia dah banyak kali dah pergi. Ustazah, saya dah 3 kali umrah, sekarang saya nak menaja. Tuan-puan sekalian, boleh jadi orang yang kita taja tu kali pertama, dia punya syukur, dia punya ibadah luar biasa. Kebanyakannya orang yang ditaja ni, orang yang dapat infak umrah ni, kami boleh lihat umrah dia luar biasa, dengan istiqamah, iktikaf lama, baca Al-Quran dia, sebab dia rasa syukur sangat dia dijemput Allah. Dan kadang dia tak mampu, tapi ada orang yang menajanya, ada orang yang memberi hadiah untuk dia umrah. Boleh jadi umrahnya diterima oleh Allah, lalu kita yang duduk kat Malaysia ni, yang taja ni, kita ni tidaklah susah payah buat umrah, ziarah, ibadah, tetapi dapat pahala full. Seperti mana hadis Nabi kita tadi yang kita belajar, siapa yang menganjurkan kebaikan akan mendapat pahala penuh. Jadi 12 hari, 11 hari, 12 hari orang yang kita taja ni buat ibadah dengan segala ibadahnya, dengan umrahnya, dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan intikafnya. Kita yang menjadi penganjur, yang kita belajar hadis ni tadi, kita yang menjadi penaja ataupun penganjur kepada mereka ni, kita dapat pahala full. Kita duduk kat Malaysia, tak adalah beria buat ibadah macam dia, tapi pahala umrah dia, kita dapat juga pahala umrah tu. Itu sekarang ni ramai orang yang dah selalu pergi umrah, dia mula faham tentang perkara ni, dia tak perlu susah payah pergi umrah ni penat, perlukan tenaga, kesihatan kena maintain. Jadi dia dapat pahala fully umrah dan segala pahala orang yang dia taja. Jadi tuan-puan sekalian, sebab selama ni kami taja sendiri, bukan ada orang-orang. Ini kali pertama lah saya buka. Dan baru-baru ini ada persatuan OKU, Persatuan OKU hubungi saya direct melalui orang tengah, tetapi memang sampai kepada saya, mereka nak bawa OKU umrah, mereka nak bawa OKU ni umrah, OKU asnaf. Subhanallah, sebab sebelum ini beliau ni pun OKU yang dapat tajaan bawah kami, dapat percuma di bawah kami. Maksud kami tajuk OKU ni pergi umrah yang lepas bawah syarikat kita, subhanallah. Dan dia kata, Ustazah, saya sebagai OKU sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang tim Ustazah berikan, dengan keprihatinan urusan, dan sangat mengambil kira kami yang OKU ni, mempermudahkanlah. Jadi sebab ia tak ramai sebenarnya umrah yang sanggup menerima kami OKU, sebab kami ni perlu ada special need lah, macam tu, pergerakan kami perlahan, sekian-sekian.
Jadi selalu ngekusi roda. Jadi kami ni tak rasa diketepikan lah. Jadi mereka ni memang nak bawa, seterusnya nak bawa persatuan OKU ni. Ramai OKU nikmat dah lah, mereka ni lahir dalam keadaan istimewa. Tak ada kaki yang OKU bisu, OKU buta, macam-macam lah bentuk OKU. Jadi umrah ni 8,000 lebih saja all in. Semua orang akan faham bulan 12 bulan paling mahal. Kami buat bukan kerana keuntungan. Dah buat umrah 2 tahun ni tak pernah lagi untung. Bahkan bertambah-tambah kami hutang dan kerugian. Sentiasa buat masa ni sentiasa rugi sebab bila kos naik kat sana, dinaikkan di sana, kami tak naikkan. Tetapi tetap juga nak bawa sebab nikmat bimbing jemaah umrah ni luar biasa. Anda boleh hubungi nombor telefon 0115866203. 0115866203. Ada 12 ke 15 seat lagi untuk umrah 13 hari bulan. 12 hari bulan. Bulan 12. Saya sendiri akan bimbing pengisian daripada saya. Saya sendiri akan pergi sebab ada orang ingat saya tak pergi mutawif hijrah travel je pergi. Tidak, saya 4 tahun sekali dan ini yang terakhir pada tahun ni. Jom pergi umrah ataupun tajuk umrah. Siapa yang nak tajuk umrah pun boleh hubungi nombor ni 0115866203. Siapa yang nak taja, mungkin ada yang Ustazah saya tak mampu nak taja full 8,000 lebih, tapi saya nak taja separuh, dapat tak pahala? Of course lah, Allah beri pahala. Mana-mana infak sikit ke banyak. Ustazah saya nak taja separuh, mungkin ada lagi orang lain nak separuh, Ustazah gabungkan. Ustazah saya mampu taja 2,000 je, contohlah. Wallahu a'lam. Anda boleh hubungi 0115866203. Hubungi 0115866203. Boleh tulis, boleh ambil nombor tu ya. Ataupun cari Hijrah EF Travel. Itulah travel kami. Travel ni saya bukan jadi duta ya, memang ada kami sendiri, syarikat kami sendiri. Saya dan suami sendiri dalam SSM anda boleh semak sebab ada orang ingat saya duta juru cakap. Tak, memang travel Hijrah EF Travel. EF tu bukan Akademi Fantasi, Asma Fazli. Hijrah Asma Fazli. Nak letak hijrah saja tak lulus sebab dah ada orang nama SSM nama tu. Jadi Hijrah EF Travel. Ya. Ada yang tanya, Ustazah surah apa yang ayat tadi tu? Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Surah ni ada 2 nama. Biasanya sama ada dalam Al-Quran ditulis surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga berjumpa lagi. Kepada warga Singapura, jangan lupa 1 Disember saya akan bersama berada di Singapura untuk majlis makan malam amal dan sedikitlah perkongsian motivasi daripada saya nanti pada 1 Disember hari Jumaat malam Sabtu. Macam-macam pengumuman, minta maaf ya, selit-selit pengumuman. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sikit lagi nak 2 million. Terima kasih kepada semua para pejuang excellent, pejuang dakwah cyber ekspedisi. Sekarang TikTok memang meningkat naik dan memang menguatkan engagement. Perasan tak hari tu sebab saya ada buat kesilapan, lepas tu TikTok terus off tetapi tak kena ban. Kalau sebelum ini, kalau saya buat kesilapan sebut nombor tulis, kalian tulis tu, kena ban terus 1 minggu tak boleh live. Dan kerana engagement, kita punya reach dan juga algoritma kita tu kuat, strong. Jadi walaupun saya sebut pasal Palestin, saya sebut pasal Gaza, saya sebut pasal Zionis apa semua, alhamdulillah setakat ini kerana anda telah banyak membantu dengan tekan share, komen yang begitu, komen non-stop, bagi emoji, semua itu FB ataupun algoritma media sosial ni, TikTok, IG ni, bila dia baca strong, dia tidak semudahnya untuk ban, untuk padam, untuk benamkan. Sebab itu kita semua adalah tolong menolong dalam kebenaran, dalam kebaikan. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Alhamdulillah. Tahniah semua. TikTok dah capai
2 million like. Subhanallah. FB terima kasih, IG juga terima kasih, gift non-stop, macam-macam bentuk gift yang istimewa tadi. Alhamdulillah, ia adalah satu infak. I love you all so much. Jumpa esok pagi dalam Tadabbur Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.